Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. So, untuk hari ini kita akan belajar melukis ERD bagi sistem kuis online. Okey. So, untuk soalan kali ini, untuk kita lukiskan ERD, sebelum kita lukis ERD, kita kena tentukan dulu apa kita punya skop projek kita. So, kita kena tahu dulu skop projek kita, baru kita boleh lukis ERD. So, untuk skop projek kita tentukan bahawa sistem hanya boleh mengurus soalan bagi subjek maths. Contohnya matematik ataupun sejarah ke apa benda soalan subjek yang kamu nak, kamu boleh letak kat sini. So, sistem hanya boleh mengurus soalan bagi subjek matematik bagi keseluruhan kelas. Maksudnya, tak kisahlah kelas apa pun yang ada kat sekolah tu, okey, boleh gunakan sistem tu bagi subjek matematik sahaja. Satu subjek sahaja. Kemudian, sistem juga boleh hanya membenarkan pelajar menjawab sekali sahaja. Satu kali sahaja. Maksudnya, kali kedua dia tak boleh jawab untuk kali kedua. Bila dia dah jawab, dia hanya boleh ulang kaji saja. Dia tak boleh nak ambil test sekali lagi. Kemudian, yang ketiga, sistem akan memaparkan markah skor selepas pelajar menjawab soalan. So, tiga kita punya skop ni. Okey. So, bila kita nak lukis sistem, nak lukis cetak alih, kita kena tengok dulu apa dia punya base dia, apa punya masalah dasarnya. So, masalah sekarang ni pelajar menjawab soalan. Kita nak buat sistem yang pelajar boleh menjawab soalan. Guru boleh menguruskan soalan. Okey. So, siapa yang akan gunakan sistem kita? Pertama, pelajar, murid jawab soalan. Guru urus soalan. Okey. So, kita tengok kepada dasarnya dulu. Kita ambil yang first kali dulu. Murid menjawab soalan. So, murid menjawab soalan. Okey. So, entiti murid soalan dihubungkan dengan menjawab. So, murid menjawab soalan. So, itu yang base dasarnya kita. So, dasar projek kita adalah murid menjawab soalan. So, selepas kita buat dasar ni, barulah kita kembangkan kita punya sistem kita. Okey. Bila kita nak buat untuk ERD, kita pastikan kita tentukan dulu dia punya kekardinaliti kita. So, macam mana cara mudah untuk menentukan kekardinaliti? So, ini cikgu cipta satu kaedah. So, kamu boleh follow lah. So, mulakan dengan satu murid boleh menjawab banyak soalan. So, many akan berada di sini, akan dapat nilai many. Okey. Mulakan juga dengan satu soalan boleh dijawab oleh ramai murid. Many juga di sini. So, kita akan dapati bahawa untuk yang pertama ni, murid menjawab soalan, kita akan dapat many to many. Okey. So, kita akan dapat many to many. So, apabila satu hubungan tu many to many, kita kena finalizekan dia. Kita kena sudahkan dia. So, kalau kita biarkan dia many to many ni, bermaksud kita punya ERD kita ni masih belum siap. Baru separuh jalan. So, macam mana kita nak lengkapkan ERD kita? Kita kena jadikan hubungan ini sebagai entity yang dipanggil sebagai associative entity. Okey, dipanggil sebagai associative entity. Associative entity ni hanya wujud apabila many to many saja. Kekardinalitinya many to many sahaja. Lain daripada tu memang tak akan boleh ada tiba-tiba. Okey, dia wujud apabila kita dapati kekardinalan many to many. So, apabila kita dah wujudkan orang kata apa? Associative entity ni, maka kekardinalan kita bagi yang asal many to many tu akan hilang. Dia akan jadi automatic one to many. Dia akan jadi automatic one to many. So, yang baru sekarang ni, murid satu many menjawab
satu soalan, many menjawab. Dan kita boleh ubah nama entiti yang ada. Selepas dia jadi associative entity, kita boleh ubah nama dia. Kita tak perlu terikut dengan kata kerja lagi. Selalunya kita nama hubungan ni kita kena letak dalam kata kerja. Tapi kali ni apabila dah jadi associative entity, kita boleh ubahkan dia kepada nama lain. Contohnya jawapan murid. Jawapan murid. Saya letakkan sebagai jawapan murid. So kita ada 3 entiti sekarang ni. Murid, jawapan murid, soalan. Okey, kita kembangkan lagi kita punya ERD kita. Okey. So soalan mempunyai set soalan. Set soalan. Okey, maksudnya soalan mempunyai set soalan. Ataupun set soalan mempunyai soalan. Okey. So kita tentukan kekardinaliti dia. Mulakan dengan biasa, mulakan dengan 1. Satu set soalan akan mengandungi banyak soalan. So di sini kita akan masukkan many. Satu soalan hanya mempunyai satu set sahaja. So kita akan dapati bahawa satu set soalan mempunyai banyak soalan. Okey, settle. Yang pertama, yang kita kembang yang pertama, settle. Kita kembangkan lagi kepada kita punya skop yang kedua ni, guru mengurus soalan. Okey, jadi apakah hubungan antara guru dengan set soalan? So boleh di sini kita gunakan sebagai mengurus. Guru mengurus set soalan. Kamu buat cantik-cantik lah, proper sikit lah. Cikgu buat asal ada saja ni. Okey, jadi satu guru boleh menguruskan banyak set soalan. Okey, banyak set soalan. Satu set soalan hanya boleh diuruskan oleh seorang guru. So one sini. So kita dapat satu guru boleh menguruskan banyak set soalan. Okey, selesai dah kita punya entiti kita. Kita kembangkan terus kepada murid pula. So apakah kaitan murid dengan kelas? Sebab apa? Sebab dia ada kelas. So apa kaitan murid dengan kelas? Murid belajar. Mempunyai lah senang. Mempunyai. Okey. So kelas. Okey. Satu, kita buat kekardinaliti dia. Satu murid mempunyai hanya satu kelas. So kekardinalitinya sini satu. Manakala satu kelas dipunyai oleh banyak murid. So kita akan dapati seperti sini one to many. So apa pula kaitan kelas dengan guru pula? Sebab apa? Sebab okey. Sebab bagi subjek matematik setiap bagi keseluruhan kelas. So maksudnya kelas ini akan ada guru yang berlainan yang mengajar dia. So bermaksud ada hubungan di antara kelas dengan guru. Okey, so kita letakkan satu lagi hubungan di sini, mengajar. Okey, apa kekardinaliti dia? Satu guru boleh mengajar banyak kelas. So many di sini. Boleh mengajar banyak kelas. Maksudnya boleh mengajar matematik di banyak kelas. Satu kelas hanya ada satu cikgu matematik. Satu cikgu matematik. So di sini akan dapat hubungan dia one to many. So apakah kita punya kekardinalitinya? Ini murid satu menjawab soal, jawapan murid banyak. Satu murid ada banyak jawapan. Satu soalan juga ada banyak jawapan murid. Okey, satu soalan, set soalan ada banyak soalan. Okey, kemudian kita tengok satu guru boleh menguruskan banyak set soalan. Satu guru boleh mengajar banyak kelas.
Dan satu kelas boleh mempunyai ramai murid. Okey, so kita dah selesai kita punya entity. So sekarang ni kita nak masukkan kita punya attribute pula. So macam mana kita nak masukkan attribute dia? So untuk attribute, okey, so sekarang ni kita nak sambung pula macam mana kita nak masukkan attribute yang ada. So kita masuk attribute yang basic saja dulu. Okey, so murid mempunyai, contohnya kita letakkan paling mudah nombor KP murid. Nombor KP murid. Kenapa saya suka sistem-sistem yang saya bangunkan untuk modul kerja khusus ni? Saya gunakan nombor KP murid. Saya tak gunakan ID murid, apa kod murid. Sebab apa? Bila gunakan nombor KP murid, saya tak perlu fikir lagi benda lain untuk saya jadikan had atas, had bawah. Jadi nombor KP ni dah absolutely boleh terus jadi dapat had atas, had bawah. Jadi selesai masalah saya. Okey. So kemudian nama murid. Nama murid. Okey. So soalan, apakah atribut yang ada pada soalan? Mesti ada nombor soalan. Okey, nombor soalan akan menjadi kunci. Yang kat sini pun sama juga, menjadi kunci. Kemudian apa lagi? Kita akan ada apa soalan dia? Apa soalannya? Adakah soalan itu mempunyai gambar? Okey. Okey, ataupun apa lagi? Okey, kemudian kita nak buat soalan objektif. Objektif mesti ada jawapan A. Jawapan A. Jawapan B. Jawapan C. Jawapan D. Okey. Okey, selesai soalan. So set soalan, apa yang ada pada set soalan? Mesti ada nombor set. Jadikan sebagai kunci. Kemudian mesti ada apa topiknya. Kita nak buat matematik kan. So apa topik dia? Tambah, tolak, darab, bahagi. Kemudian apa arahan soalan dia? Arahan soalan. Kemudian ada tarikh soalan dimasukkan, mestilah ada tarikh. Kemudian mesti ada jenis. Adakah dia jenis latihan ataupun jenis kuis? Kalau jenis latihan, tak ada masalah. Jenis latihan jawab berapa masa, 5 jam jawab pun tak ada masalah. Tapi kalau jenis kuis, cukup masa ditentukan. Katakan cik guru set soalan ni dibentuk kuis, dia set 15 minit. So maksudnya selepas 15 minit masa menjawab akan tamat. So pelajar akan tak boleh jawab lagi dah. Okey. Kemudian akan ada, bila ada kuis mesti ada masa. Okey. Okey, selesai. So kita tengok pula atribut yang sesuai bagi guru. Mestilah nombor KP guru. Kemudian nama guru. Kemudian kita kelas pula. So ID kelas. Tingkatan. Nama kelas. Okey. So ada satu lagi, selesai entity. 1 entity, 2 entity, 3 entity, 4 entity, 5 entity. So entity yang terakhir ni jangan kita lupa. So ini adalah entity. Bila ada entity dia mesti ada attribute. So apa attribute yang ada dalam jawapan murid ni? Of course lah mesti ada jawapan je. Jawapan. Dan mesti ada catatan. Okey. Let's say kalau katakan kita nak mudahkan hidup kita, kita malas nak pening kepala, kita letakkan terus kat sini ID jawapan. Okey. So andai kata kita tak nak guna surrogate key, kita nak gunakan kunci komposit, bermaksud nombor KP murid akan masuk ke sini dan nombor soalan juga akan masuk ke sini sebagai kunci
kunci komposit, KPKA. Tapi oleh kerana kita gunakan ID jawapan sebagai KP, jadi tak perlu lagi kita nak masukkan kunci asing. Dan kita kena ingat bahawa kunci asing tidak wujud di dalam ERD notasi Chen. Okey, kalau notasi lain macam Crawford ada kita kena buat kunci asing dia. Tapi untuk Chen memang tak ada. Okey, so itu sajalah perkongsian untuk kali ini. So minta maaf lah tulisan cikgu terlalu cantik untuk kamu faham. So kamu renung-renungkanlah, kalau kamu tak jelas tulisan apa tu, kamu ulang baliklah dengar baliklah apa yang cikgu cakap tu. So semoga dapat membantu kamu. Itu saja dari cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.